Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Seperti biasa ya, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Udin. Sana saya akan buat undian-undian lah dari masa ke semasa. Baik, bagi mereka yang terlepas live semalam, pastikan anda tonton, ada isu menarik yang telah saya kupas. Baik, kini timbul isu baru dan benda ni sekali lagi dimuat naik dan diwar-warkan oleh Malaysia Kini. Dan kali ini berkenaan dengan alas kaki yang mempunyai imej Kaabah. Jadi ada rungutan dari pihak tertentu di media sosial di mana dia pergi dan mula-mula dia fikir benda tu benda lain. Tetapi bila dia teliti, didakwa ya, ianya alas kaki yang mempunyai imej Kaabah. Dan benda tu sebenarnya sudah berlaku lama, tetapi ianya tidak diwar-warkan kerana menghormati hari raya. So sekarang Malaysia Kini dah bawa. Dulu pun Malaysia Kini bawa isu yang bersangkut dengan kasut yang didakwa oleh Vance ya, yang didakwa logo dia ada mirip kalimah Allah. Dan sebelum itu kerap dilaporkan berkenaan dengan isu KK Mart di mana ada stalking berkalimah Allah. Malaysia Kini dan of course media-media lain lah. Now, apa yang saya khawatiri dan saya pernah suarakan dalam semua isu yang sebelum ini, termasuk isu KK Mart dan isu kasut, ialah tiba-tiba isu ini wujud dalam tempoh masa yang singkat, ada satu demi satu. Saya khawatir ianya usaha terancang untuk wujudkan ketegangan. Itu yang saya khawatir. Sebabnya isu, kalau umat Islam nampak benda-benda pelik macam ini dari dulu, dia semestinya akan diwar-warkan di media sosial. Dia takkan lari. Orang akan ambil gambar dan akan war-warkan. Tetapi untuk sekian lama kita tidak ada isu semacam ini, tiba-tiba ianya rancak ya. So dikhawatiri ianya disengajakan. Saya khawatir, saya tak tahu disengajakan untuk cetus ketegangan. Now, kalau kita lihat dunia luar lah, ada macam-macam cara untuk wujudkan bahang Islamofobia. Selain daripada menyerang Islam, caranya juga adalah untuk di luar lah, ataupun jika saya fikir secara logik ya, juga untuk mewujudkan isu-isu sebegini supaya apabila umat Islam naik marah, dia memberontak ke, dia merusuh ke, dia menyuarakan kemarahan dia ke, dia boikot ke, orang akan lihat, lama-lama orang akan lihat, orang Islam ni sensitif sangat, ekstrim sangat ya, sikit-sikit dia tak puas hati, sikit-sikit dia tak puas hati. So ini juga akan menyebabkan orang takut dengan agama Islam dan orang Islam. So saya khawatir ini mungkin perancangannya. Sebab itu bila wujud isu KK Mart mahupun dan terutamanya isu kasut yang imejnya, logonya didakwa mirip kalimah Allah, saya menegaskan bahawa tidak ada sesiapa harus bertindak melulu mahupun membesar-besarkan isu itu, tetapi sebaliknya saya menyeru agar dilakukan siasatan terperinci, termasuk kemungkinan ada usaha terancang untuk menyerang sesuatu agama untuk mewujudkan ketegangan. Dan ini adalah satu aspek yang perlu dipertimbangkan. Dan untuk itu semestinya MKN, Majlis Keselamatan Negara, perlu digerakkan oleh menteri berkenaan dengan mesyuarat luar biasa untuk menangani isu ini, dan itu kita tidak dengar dilakukan. Kerajaan ini yang terlalu sensitif berhubung dengan apa yang disiarkan oleh media, dan saya kira media memang terkawal. Itu gambaran yang kita semua dapat ya.
banyak benda yang dikira tidak memihak kepada kerajaan, dengan peliknya tidak disiarkan oleh media. Sebenarnya media ni sepatutnya bebas. Dia benda tu baik ke buruk buat kerajaan, apabila contohnya isu ekonomi ke apa ke, ianya mesti disiarkan kerana ianya berita. So banyak benda dia sensitif, banyak benda tidak disiarkan, tapi benda ni media-media yang berpihak kepada dia memang siarkan dan war-warkan. Ini yang saya pelik. Sepatutnya benda-benda ni lah yang kita halang daripada ianya mencetuskan kemarahan, ketegangan, tapi ianya diwar-warkan. So saya khawatirlah ada usaha terancang untuk mencetuskan ketegangan, dan ini perlu menjadi skop utama siasatan, khususnya frekuensi benda ni berlaku. Kerana orang akan marah, orang Islam akan marah. Bila dia marah, dia akan bertindak. Bila dia bertindak, tak kiralah dia menyuarakan kemarahan dia, dia buat boykot dan sebagainya, dia memberi imej buruk kepada orang Islam. Mungkin inikah rancangannya? Saya tidak tahu. Siapakah dalangnya? Jika sekiranya inilah rancangannya, saya tidak tahu. Itulah kita perlu siasatan. So ini tetapi jangan bertindak melulu, ikut saluran-saluran yang betul. Bukannya memberi reaksi semata-mata. NGO Islam sebaliknya, bersama dengan parti-parti politik Muslim dan kumpulan-kumpulan lain dan agensi-agensi, sepatutnya mengadakan satu perbincangan, satu muzakarah berkenaan dengan isu-isu ini, supaya semua boleh berganding tenaga untuk membincangkan, memikirkan dan mencadangkan apakah langkah-langkah yang sepatutnya. Itulah antara saluran-saluran yang tidak digunakan, ya. So saya nak seru kepada semua orang, jangan memberi reaksi, kerana mungkin tidak mustahil anda masuk perangkap. Sebaliknya, jangan sampai benda ni mewujudkan ketegangan, dan pemimpin yang menghukum tak tentu hala tu sebenarnya membantu memburukkan imej Islam. Tetapi sebaliknya, tekan NGO, pemimpin, agensi berkaitan Islam untuk berganding bahu, duduk, berbincang, bermuzakarah berhubung dengan isu-isu ini. Jemput sekali pihak berkuasa untuk membincangkan isu ini. Tekan kerajaan untuk mewujudkan satu jawatan kuasa membincangkan isu ini dan mengambil langkah sepatutnya. Tekan kerajaan untuk memastikan MKN mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan isu ini. Inilah benda-benda yang perlu dilakukan supaya kita dapat menjamin bahawa orang bukan Muslim lihat sebagai orang Islam berfikiran waras dan mengambil langkah-langkah yang waras untuk menghalang isu-isu ni daripada di luar kawalan. Inilah satu-satunya cara anda dapat memerangi Islamofobia dan sekaligus memastikan benda ni disiasat sedalam-dalamnya untuk memastikan tidak wujud usaha terancang untuk mewujudkan ketegangan. Okey. So sebab banyak tanda-tanda yang menyebabkan orang dapat gambaran sebegitu, ya. Media-media yang sensitif tapi babak ni dia war-warkan. Sepatutnya babak ni lah yang jangan cuba terlalu war-warkan, ya. So fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia.